Assalamualaikum dan hai. Hari ini kami akan menerangkan tentang analisis kajian kes untuk menentukan mahkamah apakah yang sesuai bagi kes tersebut. Saya pembentang pertama. Kajian kes yang pertama ialah tentang kes pembunuhan. Farid telah dituduh membunuh seorang rakan sekerjanya selepas berlaku pertengkaran di sebuah gudang penyimpanan barang. Menurut pihak pendakwaan, kajian tersebut berlaku pada waktu malam apabila kedua-dua mereka sedang bertugas. Mangsa ditemui meninggal dunia dengan kesan kecederaan serius, manakala Farid ditahan oleh pihak polis untuk siasatan lanjut. Selepas siasatan selesai, pihak pendakwaan mendakwa Farid atas kesalahan membunuh di bawah kanun kesisaan. Jika sabit kesalahan, Farid boleh dikenakan hukuman berat mengikut undang-undang. Bagi soalan yang pertama, bagi mengenal pasti mahkamah yang mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes tersebut ialah Mahkamah Tinggi. Hal ini kerana kes tersebut melibatkan kesalahan jenayah berat iaitu pertuduhan membunuh di bawah kanun kesisaan. Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan kes jenayah yang serius seperti kes bunuh yang boleh membawa hukuman berat. Seterusnya, soalan yang kedua, bagi menjelaskan alasan pemilihan mahkamah berdasarkan jenis kes dalam bidang kuasa mahkamah, Mahkamah Tinggi dipilih kerana kes ini merupakan kes jenayah, bukannya kes sivil. Kesalahan membunuh merupakan antara kesalahan jenayah yang paling serius dan berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Walaupun siasatan dilakukan oleh pihak polis dan pendakwa dijalankan oleh pihak berkuasa, keputusan sama ada tertuduh bersalah atau tidak perlu diputuskan oleh Mahkamah Tinggi melalui proses perbicaraan yang adil. Mahkamah ini merupakan kuasa untuk mendengar kes jenayah berat serta menjatuhkan hukuman berdasarkan peruntukan kanun kesisaan. Akhir sekali, soalan yang ketiga, bagi menerangkan hierarki rayuan sekiranya pihak yang tidak berpuas hati ingin membuat rayuan terhadap keputusan mahkamah, pihak tersebut boleh membuat rayuan kepada mahkamah rayuan. Jika masih tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah rayuan, rayuan seterusnya boleh dikemukakan kepada Mahkamah Persekutuan sebagai mahkamah tertinggi di Malaysia. Keputusan Mahkamah Persekutuan merupakan keputusan terakhir dan perlu dipatuhi oleh semua pihak. Seterusnya, kajian kes kedua. Kes mengenai agama Islam. Seorang lelaki beragama Islam telah memuat satu video di media sosial yang mempersembahkan beberapa ayat Al-Quran dengan tujuan menghiburkan pengikutnya. Video tersebut menjadi tular dan menimbulkan kemarahan orang ramai kerana dianggap menghina kesucian agama Islam. Selepas menerima beberapa aduan, pihak berkuasa agama negeri menjalankan siasatan dan mendapati terdapat bukti yang mencukupi untuk mendakwa lelaki tersebut di bawah enakman kesalahan jenayah syariah negeri yang berkaitan. Kes tersebut kemudiannya dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut. Bagi soalan yang pertama, bagi mengenal pasti mahkamah yang mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes tersebut ialah Mahkamah Syariah, khususnya Mahkamah Rendah Syariah. Hal ini kerana kes tersebut melibatkan kesalahan jenayah syariah yang dilakukan oleh seorang individu beragama Islam berkaitan penghinaan terhadap agama Islam berdasarkan enakman negeri. Seterusnya, soalan yang kedua, bagi menjelaskan alasan pemilihan mahkamah berdasarkan jenis kes dan bidang kuasa mahkamah. Mahkamah Syariah dipilih kerana kes tersebut berkaitan dengan undang-undang Islam dan kesalahan jenayah syariah negeri. Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes yang melibatkan orang Islam dalam perkara berkaitan agama, termasuk kesalahan menghina agama Islam yang diperuntukkan dalam enakmen kesalahan jenayah syariah. Mahkamah Sivil tidak mempunyai kuasa untuk membicarakan kesalahan agama Islam kerana perkara tersebut berada di bawah bidang kuasa negeri dan Mahkamah Syariah. Akhir sekali, soalan ketiga. Bagi menerangkan hierarki rayuan sekiranya pihak yang tidak berpuas hati ingin membuat rayuan terhadap keputusan mahkamah, pihak tersebut boleh membuat rayuan kepada Mahkamah Tinggi Syariah. Jika masih tidak berpuas hati, rayuan seterusnya boleh dikemukakan kepada Mahkamah Rayuan Syariah sebagai peringkat rayuan tertinggi dalam sistem kehakiman syariah negeri. Keputusan Mahkamah Rayuan Syariah akan menjadi keputusan akhir bagi kes tersebut. Seterusnya, saya sebagai pembentang yang kedua, saya akan membuat analisis bagi kes pertama saya, iaitu kes pinjaman wang. Situasinya ialah Haris telah meminjamkan wang sebanyak RM50,000 kepada rakannya Rizal bagi membantu mengembangkan perniagaan catering milik Rizal. Mereka telah menandatangani
hanya satu perjanjian bertulis yang menetapkan tempoh bayaran balik dalam masa 12 bulan. Setelah tempoh tersebut tamat, Rizal gagal menjelaskan hutang walaupun Haris telah menghantar beberapa notis tertentu. Rizal memberi alasan bahawa perniagaannya mengalami kerugian dan memerlukan lebih banyak masa untuk membuat bayaran. Haris bercadang untuk mengambil tindakan undang-undang bagi mendapatkan semula wang yang dipinjamkan. Berdasarkan situasi kes pinjaman wang tersebut, terdapat beberapa perkara penting yang perlu dianalisis bagi menentukan tindakan undang-undang yang sesuai. Bagi soalan yang pertama, mengenal pasti mahkamah yang mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes tersebut. Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes ini ialah Mahkamah Sivil, khususnya Mahkamah Session. Hal ini kerana kes ini melibatkan tuntutan hutang atau tuntutan sivil berkaitan perjanjian pinjaman wang antara dua individu. Jumlah tuntutan sebanyak RM50,000 berada dalam bidang kuasa Mahkamah Session mempunyai kuasa mendengar tuntutan sivil dalam had yang ditetapkan oleh undang-undang. Bagi soalan yang kedua pula ialah menjelaskan alasan pemilihan mahkamah berdasarkan jenis kes dan bidang kuasa mahkamah. Mahkamah Session dipilih kerana kes ini merupakan kes sivil dan bukannya kes jenayah. Ketika yang berlaku apabila Rizal gagal membayar semula wang yang dipinjam daripada Haris berdasarkan perjanjian bertulis yang telah dipersetujui bersama. Oleh itu, Haris boleh memfailkan tuntutan sivil bagi mendapatkan semula wang tersebut melalui proses mahkamah sivil. Jadi soalan yang terakhir ialah menerangkan hierarki rayuan sekiranya pihak yang tidak berpuas hati ingin membuat rayuan terhadap keputusan mahkamah. Sekiranya mana-mana pihak tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Session, pihak tersebut boleh membuat rayuan ke Mahkamah Tinggi. Jika masih tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Tinggi, rayuan seterusnya boleh dibuat kepada Mahkamah Rayuan. Dalam keadaan tertentu, rayuan terakhir boleh dibawa ke Mahkamah Persekutuan sebagai mahkamah tertinggi di Malaysia. Walau bagaimanapun, rayuan ke peringkat lebih tinggi tertakluk kepada syarat dan kebenaran mahkamah. Seterusnya, saya akan membuat analisis bagi kes yang kedua pula, iaitu kes Halwat. Situasinya ialah Ahmad dan Siti merupakan dua orang individu beragama Islam yang bukan pasangan suami isteri atau mahram. Mereka telah ditahan oleh pegawai penguatkuasa agama dalam satu operasi pencegahan maksiat di sebuah rumah sewa pada waktu malam. Hasil pemeriksaan mendapati mereka berada berdua-duaan di dalam rumah tersebut tanpa alasan yang munasabah. Kes tersebut telah disiasat oleh Jabatan Agama Islam Negeri dan didakwa melakukan kesalahan halwat di bawah Protokol Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri. Kes ini kemudiannya dibawa ke mahkamah untuk proses perbicaraan. Berdasarkan situasi kes halwat tersebut, terdapat beberapa perkara penting yang perlu dianalisis bagi menentukan tindakan undang-undang yang sesuai. Bagi soalan pertama, mengenal pasti mahkamah yang mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes tersebut. Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes ini ialah Mahkamah Syariah Negeri, khususnya Mahkamah Rendah Syariah. Hal ini kerana kes tersebut melibatkan kesalahan jenayah syariah iaitu halwat yang dilakukan oleh individu beragama Islam. Mahkamah Syariah mempunyai kuasa untuk membicarakan kesalahan berkaitan agama Islam berdasarkan peruntukan undang-undang syariah negeri. Bagi soalan yang kedua pula ialah menjelaskan alasan pemilihan mahkamah berdasarkan jenis kes dan bidang kuasa mahkamah. Mahkamah Rendah Syariah dipilih kerana kes ini merupakan kesalahan jenayah syariah yang melibatkan orang Islam. Kesalahan halwat termasuk dalam bidang kuasa mahkamah syariah kerana ia berkaitan dengan pelanggaran hukum agama yang telah diperuntukkan dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri. Mahkamah ini akan mendengar keterangan daripada pihak pendakwaan dan tertuduh sebelum menentukan sama ada kesalahan tersebut terbukti atau tidak berdasarkan undang-undang syariah yang berkuat kuasa. Akhir sekali, soalan ketiga pula ialah menerangkan hierarki rayuan sekiranya pihak yang tidak berpuas hati ingin membuat rayuan terhadap keputusan mahkamah. Sekiranya pihak tertuduh atau pihak pendakwaan tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Rendah Syariah, rayuan boleh dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah. Sekiranya masih tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, rayuan seterusnya boleh dibuat kepada Mahkamah Rayuan Syariah yang merupakan peringkat rayuan tertinggi dalam sistem kehakiman syariah negeri. Assalamualaikum dan hai, saya sebagai pembentang ketiga. Kes pertama saya ialah berkenaan dengan kontrak antara Syarikat Maju Bina Sendirian Berhad dan pemilik hotel. Situasi pertama, Syarikat Maju Bina Sendirian Berhad telah mendatangi kontrak dengan sebuah hotel untuk menjalani kerja ubah suai bangunan dalam tempoh 12 bulan. Walau bagaimanapun, selepas 18 bulan, projek tersebut masih belum siap walaupun pemilik hotel telah membuat bayaran mengikut jadual yang dipersetujui. Kelewatan tersebut menyebabkan hotel tidak dapat beroperasi seperti yang dirancang dan mengalami kerugian kewangan. Pemilik hotel mendakwa syarikat pembinaan telah melanggar syarat kontrak dan menuntut ganti rugi sebanyak RM2 juta. Perundingan antara kedua-dua pihak gagal mencapai persetujuan. Lalu pemilik hotel bercadang membawa pertikaian tersebut ke mahkamah. Bagi situasi tersebut, saya telah membuat beberapa soalan bagi menganalisis situasi tersebut. Soalan pertama, mengenal pasti mahkamah yang mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes tersebut. Bagi kes ini akan didengar di Mahkamah Tinggi kerana melibatkan pertikaian kontrak antara sebuah syarikat pembinaan dengan pemilik hotel. Selain itu, tuntutan ganti rugi sebanyak RM2 juta berada dalam bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Seterusnya, soalan kedua,
Menjelaskan alasan pemilihan mahkamah berdasarkan jenis kes dan bidang kuasa. Mahkamah tinggi dipilih kerana kes ini merupakan kes sivil yang melibatkan pelanggaran kontrak pembinaan. Isu utama ialah kegagalan syarikat menyiapkan projek mengikut tempoh yang dipersetujui sehingga menyebabkan kerugian kepada pemilik hotel. Oleh sebab jumlah tuntutan adalah tinggi iaitu RM 2 juta, kes ini berada di bawah bidang kuasa mahkamah tinggi. Soalan ketiga, menerangkan hierarki rayuan sekiranya pihak yang tidak berpuas hati ingin membuat rayuan terhadap keputusan mahkamah. Sekiranya mana-mana pihak tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah tinggi, rayuan boleh dibuat ke mahkamah rayuan. Jika masih tidak berpuas hati dan membuat kebenaran mahkamah, rayuan seterusnya boleh dibuat ke mahkamah persekutuan iaitu mahkamah tertinggi di Malaysia. Seterusnya, situasi kes kedua iaitu kes menghancurkan rumah tangga orang. Rahman telah berkenalan dengan Fatimah melalui media sosial walaupun mengetahui bahawa Fatimah masih mempunyai suami yang sah. Selepas beberapa bulan berhubung, Rahman telah memujuk Fatimah untuk meninggalkan rumah tangganya dan tinggal bersama Nanda. Suami Fatimah kemudiannya membuat laporan kepada pihak berkuasa agama kerana mendakwa Rahman telah mengganggu rumah tangga mereka. Hasil siasatan mendapati terdapat bukti bahawa Rahman telah memujuk Fatimah untuk meninggalkan suaminya. Kes tersebut kemudiannya dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut. Soalan pertama, mengenal pasti mahkamah yang mempunyai bidang kuasa, kes ini akan didengar di mahkamah syariah kerana melibatkan orang Islam dan berkaitan kesalahan terhadap institusi perkahwinan, iaitu memujuk seorang isteri yang masih sah berkahwin supaya meninggalkan suaminya. Soalan kedua, menjelaskan alasan pemilihan mahkamah berdasarkan jenis kes dan bidang kuasa tersebut. Mahkamah syariah dipilih kerana kes ini berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan Islam dan kesalahan syariah yang dilakukan oleh orang Islam. Rahman didakwa memujuk Fatimah meninggalkan suami yang sah dan perbuatan tersebut merupakan kesalahan di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah negeri yang bertujuan melindungi institusi perkahwinan. Seterusnya, soalan terakhir iaitu soalan ketiga, menerangkan hierarki rayuan sekiranya pihak yang tidak berpuas hati ingin membuat rayuan terhadap keputusan mahkamah. Sekiranya Rahman tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah rendah syariah, rayuan seterusnya boleh dibuat ke mahkamah tinggi syariah. Jika masih tidak berpuas hati, rayuan seterusnya boleh dibuat ke mahkamah rayuan syariah, iaitu mahkamah tertinggi dalam sistem kehakiman syariah di negeri berkenaan. Assalamualaikum dan hai, saya pembentang terakhir iaitu pembentang keempat. Bagi menganalisis kajian kes yang saya dapat, yang pertama kes kemalangan jalan raya. Suasti bagi kes tersebut ialah seorang pemandu lori telah melanggar sebuah kereta di sebuah persimpangan jalan akibat dipercayai gagal mematuhi lampu isyarat. Kemalangan tersebut menyebabkan kereta mangsa mengalami kerosakan yang teruk dan tidak dapat digunakan lagi. Selain menanggung kos membaiki kereta, mangsa juga mengalami kerugian kerana tidak dapat menjalankan urusan perniagaan selama beberapa minggu. Mangsa mendakwa kemalangan itu berpunca daripada kecuaian pemandu lori dan memanfaatkan kebutuhan ganti rugi sebanyak RM600,000 terhadap syarikat yang memiliki lori tersebut. Intinya antara kedua pihak gagal mencapai persetujuan lalu kes ini dibawa ke mahkamah. Bagi situasi tersebut, saya sudah membuat analisis untuk beberapa soalan. Soalan pertama, mengenai pasti mahkamah yang mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes tersebut. Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes tersebut ialah Mahkamah Tinggi Sivil. Kami terlibat dari rugi yang dibuat oleh mangsa berjumlah RM600,000 dan melibatkan kes tersebut berkaitan dengan percukaian serta pengkasan kerugian. Seterusnya, soalan kedua, menjelaskan alasan pemilihan mahkamah berdasarkan jenis kes dan bidang kuasa mahkamah. Mahkamah tinggi dipilih kerana kes ini merupakan kes sivil yang melibatkan tuntutan ganti rugi akibat kecelakaan pemandu lori. Jumlah tuntutan sebanyak RM600,000 melebihi bidang kuasa mahkamah majistrik dan mahkamah sosial. Kes tersebut boleh didengar oleh mahkamah tinggi yang mempunyai bidang kuasa terhadap tuntutan sivil yang lebih tinggi. Seterusnya, soalan yang terakhir bagi situasi pertama, menerangkan hierarki rayuan sekiranya pihak yang tidak berpuas hati ingin membuat rayuan terhadap keputusan mahkamah. Sekiranya mana-mana pihak tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah tinggi, pihak tersebut boleh membuat rayuan ke mahkamah rayuan. Jika masih tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah rayuan, rayuan terakhir boleh dibuat di mahkamah persekutuan sebagai mahkamah tertinggi di Malaysia. Seterusnya, kes yang kedua iaitu kes makan dan minum di siang hari pada bulan puasa. Situasi bagi kes tersebut, Firdaus merupakan seorang lelaki beragama Islam yang tinggal di sebuah kawasan perumahan di Kuala Lumpur. Pada bulan Ramadan, beliau didapati makan dan minum secara terbuka di kawasan awam pada waktu siang tanpa sebarang alasan yang dibenarkan seperti sakit atau musafir.
Perbuatan tersebut dilihat oleh orang awam dan dilaporkan kepada pihak berkuasa agama. Hasil siasatan mendapati Firdaus tidak menghormati kewajipan berpuasa serta melanggar peruntukan kesalahan jenayah syariah negeri yang berkaitan. Kes tersebut kemudiannya dibawa ke mahkamah untuk tindakan undang-undang. Bagi situasi tersebut, saya sudah membuat analisis untuk beberapa soalan. Soalan pertama, bagaimana pasti mahkamah yang mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes tersebut? Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes tersebut ialah Mahkamah Syariah, khususnya Mahkamah Rendah Syariah, kerana kes tersebut melibatkan kesalahan jenayah syariah yang dilakukan oleh seorang individu beragama Islam. Seterusnya, soalan kedua, bagi menjelaskan alasan memilih mahkamah berdasarkan jenis kes dan bidang kuasa mahkamah. Mahkamah Syariah dipilih kerana kes ini berkaitan dengan pelanggaran hukum Islam, iaitu kesalahan tidak menghormati kewajipan berpuasa dan bulan Ramadan. Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes yang melibatkan orang Islam berkaitan kesalahan agama berdasarkan undang-undang syariah negeri. Seterusnya, soalan terakhir, bagi situasi kedua, menerangkan hierarki rayuan sekiranya pihak yang tidak berpuas hati ingin membuat rayuan terhadap keputusan mahkamah. Sekiranya Firdaus atau pihak pendakwaan tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Rendah Syariah, rayuan boleh dibuat ke Mahkamah Tinggi Syariah. Jika masih tidak berpuas hati, rayuan seterusnya boleh dibuat di Mahkamah Rayuan Syariah sebagai peringkat rayuan tertinggi dalam sistem kehakiman syariah negeri.